Aku dihantar oleh seseorang yang dikenali oleh Amir. Aku dihantar untuk membalas dendam kepada Amir atas perbuatan dia. Jadinya ustaz ni kata, mu tanya aku tanya mu, jadi tak habis sampai ke sudah. Jadi kok mana pun Amir perlu jawab jawapan ni. Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Terima kasih kerana sentiasa support pada Akak Cengkeh. Hari ni Akak Cengkeh nak share satu cerita mengenai seseorang yang menggunakan sihir sebagai salah satu cara untuk membalas dendam. Dan untuk pengetahuan korang, menggunakan sihir adalah khurafat dan syirik di dalam Islam. Kejadian ni berlaku kepada sepasang suami isteri yang dikenali sebagai Amir dan Puan Maria. Tuan Amir dan Puan Maria. Pasangan suami isteri ni mempunyai seorang anak yang bernama Sofia. Umur Sofia lingkungan 5 tahun ke 6 tahun. Jadinya pada satu ketika keluarga ni buat majlis hari jadi untuk Sofia. Jadinya tetamu-tetamu ramai sebab latar belakang keluarga ni lah, pasangan ni lah. Jadi pasangan ni merupakan usahawan yang berjaya. Kira ramai sangat orang kata kenalan-kenalan. Jadi majlis dia pun macam orang kata kita kira keluar masuk ramai orang lah kan. Majlis yang sangat meriah. Jadi dalam majlis tu tanpa disedari oleh pasangan ni ada satu hadiah yang dihantar oleh orang yang tidak dikenali dan tidak dinyatakan penghantar hadiah tersebut. Hadiah tu dibalut dengan sangat cantik di dalam kotak yang sangat besar. Jadi Sofia ni diteruja sebab itu hadiah yang paling besar dalam majlis yang didapat. Maksudnya hadiah yang dibalut cantik itulah. Jadi Sofia ni menunjukkan orang kata suka dia, seronok dia sehingga menutup mata penglihatan ibu dan ayah dia lah untuk rasa syak wasangka ke rasa yang pelik-pelik kepada hadiah tu. Jadinya hadiah tu bila majlis habis, jadinya Sofia ni teruja untuk buka hadiah tu. Hadiah yang pertama yang dia akan buka, dia orang kata tak sabar nak buka dan dia buka. Bila dia buka kotak tu, dia dapat satu teddy bear yang sangat besar dan dia rasa macam happy sangat. Dia rasa teddy bear tu macam memenuhi keinginan dia untuk buat peluk sebab teddy bear yang besar kan. Jadinya dia kira macam dia ayah dia, mak dia tak rasalah macam perlu, orang kata kalau kita lah kan, kalau korang lah dapat sesuatu tanpa mengetahui pengirim, sedikit sebanyak korang akan rasa macam ni, siapa yang kirim, siapa yang bagi, pak saudara ke, mak saudara ke. Tapi family ni di open. Jadi bila di open, dia rasakan tak apalah, mungkin surprise, mungkin secret daripada rahsia daripada seseorang. Okey, dia terima teddy bear tu. Okey, jadi pada satu ketika dia, orang kata Sofia ni, dia macam biasalah budak kan, bila dapat sesuatu yang disuka, dia akan jadikan macam kalau kita anak kita kan, dia akan jadi macam main masak-masak macam tu kan. Dia akan jadikan macam, contohnya macam awak makan, saya minum, awak makanlah sama-sama macam tu kan. Jadi macam jomlah kita main sama-sama. Jadi dia berinteraksi dengan teddy bear tu tanpa rasa was-was lagi daripada kedua ibu bapa dia. Jadinya kiranya macam lama-lama si ibu kepada, maknanya Puan Maria ni, dia merasakan satu kehadiran sesuatu yang macam orang kata
sekali-sekala terasa seperti satu meremang tau. Sebab kita ibu kita ada satu perasaan yang macam bila sesuatu yang orang kata kurang menyenangkan, kurang kira macam rasa lain macam, jadi kita berasa, tapi perasaan tu disimpan dan dia tak bagi tahu kepada Tuan Amir ni. Jadi dari hari ke hari dia perhatikan kepada Sofia ni semakin akrab dengan teddy bear tu. Sofia semakin orang kata banyak habiskan masa dengan teddy bear tu. Jadi dia rasa macam orang kata ingin bertanya pada Sofia. Budak umur 5-6 tahun, bila kita tanya, apa yang dia cakap biasanya adalah perkara yang benar dan perkara yang memang daripada hati dia. Jadi Maria pun bertanya pada anak dia, Sofia cakap dekat ibu, Sofia main dengan teddy bear ni, apa yang Sofia rasa? Maksudnya macam dekat teddy bear ni ada apa? Macam tu. Macam mana kita nak bertanyakan soalan yang kita was-was dengan teddy bear tu, tapi anak nak bagi budak baya tu faham apa yang ada dekat teddy bear ni, apa yang menarik dekat teddy bear ni. Jadi Sofia pun cakap, ibu, macam tu, ibu, teddy bear ni best lah. Teddy bear ni boleh tidur dengan Sofia. Teddy bear ni boleh peluk Sofia. Teddy bear ni boleh orang kata teman Sofia. Teddy bear ni boleh panggil Sofia. Bila Sofia bagi tahu teddy bear tu boleh panggil dia, kira Puan Maria ni rasa semakin orang kata semakin pelik dan rasa semakin meremang, sampailah satu hari Puan Sofia ni buat keputusan untuk ambil teddy bear yang besar tu, sorok daripada Sofia, letak di tempat tinggi dalam kotak yang Sofia memang takkan nampak. Sebab dia tak nak orang kata Sofia ni terlampau teruja dengan teddy bear tu, sampai nak makan dengan teddy bear, nak tidur tu dengan teddy bear, nak duduk, orang kata nak duduk kat meja makan pun teddy bear sebelah. Jadi dia tak rasa seronok, dia tak rasa happy dan dia rasa pelik. Jadi dia letak atas kotak, atas almari di tempat tinggi dalam kotak. Jadi dia rasa lega dengan apa yang dia buat. Tapi cuba korang bayangkan, hanya dia orang kata yang berada di dalam rumah tu, sementara suami dia selalu sibuk keluar untuk uruskan perniagaan. Hanya dia je yang buat benda tu. Tiba-tiba teddy bear itu berada di bawah bersama anak dia. Maknanya Sofia masih bermain dengan teddy bear itu, sedangkan Sofia takkan mampu untuk memanjat setinggi itu. Cuba korang bayangkan, teddy bear itu sebenar-benarnya adakah teddy bear sekadar mainan ataupun teddy bear yang telah dirasuk ataupun macam mana. Tapi terasa meremangnya, sampailah orang kata Puan Maria ni cuba mendapatkan bantuan daripada seorang ustaz yang dikenal. Maknanya dia bagi tahu pada Tuan Amir ni secara senyap-senyap, dan dia cuba untuk dapatkan bantuan daripada ustaz pun secara senyap-senyap tanpa pengetahuan Sofia. Jadinya bila dia ceritakan perkara ni pada ustaz, jadi ustaz tu minta supaya teddy bear itu dibawa keluar daripada rumah tu. Maknanya teddy bear tu jangan orang kata duduk dalam rumah tu. Mana ustaz tu nak tengok sendiri apa yang ada pada teddy bear tu. Kenapa ustaz tu tak datang sendiri ke rumah tu? Itu yang menjadi satu kemusykilan sebenarnya. Lepas tu kiranya Puan Sofia dengan Tuan Amir ni nak bawa teddy bear tu, kira senyap-senyap lah, tak nak menyakiti anak dia, nak pinjam lah katanya kan. Jadinya dia cakap dekat Sofia, dia kata, ayah nak pinjam lah teddy bear ni, nak bawa pergi jalan-jalan macam tu. Jom kita pergi jalan-jalan dengan teddy bear ni, kononnya macam tu lah kan. Jadinya sama-sama dengan si Sofia lah, jom kita bawa teddy bear ni jalan-jalan. Tapi korang, teddy bear tu tak nak keluar. Bila dia tak nak keluar, dia mula menunjukkan kemarahan dia. Kemarahan di mana pintu yang orang kata selama hari ni tak pernah ditiup angin sekuat tu, tiba-tiba tertutup dengan sangat kuat. Berbunyi dengan sangat kuat seperti sesuatu yang orang kata seperti orang yang sedang mengamuk menghempas pintu. Jadi Tuan Amir dan Puan Maria ni terkejut.
bila dia terkejut, dia terdengar lagi sekali sesuatu yang diseret. Macam mana nak cakap sesuatu yang diseret, bunyi sesuatu yang diseret, Serek tu pintu kan, tapi sesuatu yang diseret, kira macam benda yang berat. Dan dia dengar bunyi, orang kata pada pintu yang tertutup rapat tu macam satu, orang kata bam, macam satu kemarahan tau. Jadi dia pun dah tak tahu, kira macam hilang fikiran lah, orang kata kan, hilang fikiran, buntu. Lagi satu plus dengan ketakutan. Dan Sofia masa tu, yang pada mulanya orang kata sangat rapat dengan teddy bear tu, mula rasa macam rumah tu dah macam menakutkan. Jadi Sofia ni pergi peluk pada ibu dia ni, pada Puan Maria, dan bagi tahu, "Ibu, Sofia takut, bunyi apa tu bu, dalam keadaan yang sangat takut." Jadi teddy bear ni tak menunjukkan diri dia lagi. Bila orang kata pintu yang tertutup tadi, bila dibuka oleh Tuan Amir tu, terpacul teddy bear itu berada betul-betul depan pintu. Dan Sofia masa tu, dia tak merasakan yang macam teddy bear tu yang punca keadaan tu. Dia pergi pada teddy bear tu, dia pergi untuk dapatkan teddy bear ku. Alangkah terkejutnya korang, budak kanak-kanak baya tu tiba-tiba melihat mata yang memandang tepat pada kanak-kanak tu, yang menyebabkan kanak-kanak tu menjerit sekuat-kuat hati dan memeluk ibunya Puan Maria dengan penuh ketakutan hingga menggigil dan ketakutan yang amat sangat. "Ibu, Sofia takut, ibu, tolong, Sofia takut, hantu ibu." Jadi kira macam masa tu dia terperangkap dalam bilik. Jadi Tuan Amir dapatkan terus telefon dengan Ustaz datang rumah. Ustaz tu cakap, "Cuba keluar daripada rumah tu." Saya tak boleh keluar daripada rumah tu, nak keluar bilik pun saya dah tak boleh, sebab benda tu tunggu depan pintu bilik. Jadinya Ustaz pun kira macam ajak Tok Imam kawasan tu, sebabnya Tuan Amir ni dia sebenarnya seorang yang pemurah. Dia selalu orang kata membantu pada masjid kawasan terdekat apa semua. Jadi imam-imam masjid ni kenal dengan Amir ni atas kebaikan dia, sifat pemurah dia. Jadi ustaz ni minta bantuan pada imam kat situ. Jadi imam kat situ pun ikut datang ke rumah ni. Jadi bagi salam korang, bayangkanlah, dengan ustaz, dengan imam pun pintu rumah Tuan Amir ni tak boleh dibuka, bagai dikunci sekuat-kuatnya. Jadi imam, ustaz ni mula membacakan apa yang sepatutnya membacakan. Sudah tentu yang mesti dibaca, wajib dibaca adalah ayat kursi. Jadi dia membaca sehinggalah pintu tu dapat dibuka. Dan bila pintu tu dapat dibuka, memang orang kata mereka ni, ustaz dengan imam-imam ni nampak, sebab dia rumah kan dua tingkat. Jadi daripada bawah dia mencari dan mereka duduk di bilik tingkat atas. Jadi memang sebab teddy bear tu besar, jadi dia memang nampak teddy bear tu di bahagian pintu bilik Tuan Amir ni kan. Jadinya cuba orang kata melawan benda tu. Jadi mujurnya ustaz ni dibantu oleh imam ni. Jadi mereka membaca dan mereka orang kata buat apa yang patut semua. Sehinggalah orang kata teddy bear tu dia macam jatuh longlai. Macam mana nak cakap, bila benda pada teddy bear tu mula menghilang, jadi macam dia jadi teddy bear yang betul-betul teddy bear lah. Macam tu, teddy bear yang tak ada apa fungsi je. Jadi ustaz pun panggil lah pada Tuan Amir ni supaya turun ke bawah dengan anak, dengan isteri dia. Jadi masa Tuan Amir ni nak turun dengan anak dan isteri dia, tiba-tiba korang, isteri dia meraung dan sesuatu telah merasuk isteri dia dan isteri dia cepat-cepat, kira macam ustaz-ustaz ni, imam turunkan isteri dia, letak bahagian bawah di ruang tamu, dan isteri dia mula meracau-racau, mula menjerit-jerit apa semua, sampailah ustaz tu, kira ustaz ni dia berpengalaman, of course lah, dia dirujuk kerana dia berpengalaman untuk keadaan-keadaan yang seperti ini. Jadi ustaz ni pun kira macam cuba berinteraksi lah dengan orang kata
dengan benda tu, sebab dia rasakan yang benda tu ada macam daripada teddy bear tu berpindah kepada Puan Maria barangkali. Jadi dia cuba berinteraksi. Dia pun bertanya kepada Puan Maria yang dirasuk, dari mana asalmu? Dari mana datangmu? Lebih kurang macam tu ustaz tu tanya. Aku tanya kamu, dari mana asalmu? Dari mana datangmu? Jadi Maria ni yang meronta-ronta. Tiba-tiba Maria mengeluarkan suara yang bukan lagi Maria. Maria menunjukkan sifat agresif yang bukan lagi dari kelembutan Maria. Aku datang menuntut bela. Aku datang menuntut hak aku. Aku datang membalas dendam untuk tuan aku. Dia cakap macam tu, maknanya dia menuntut hak tuan dia, membalas dendam untuk tuan dia. Siapa tuan kau? Ustaz tu tanya. Siapa tuan kau? Kenapa dia hantar kau? Kau tanya pada Amir. Kau tanya pada Amir, siapa tuan aku? Jadi masa tu lah ustaz pun jawab balik dekat kira macam tubuh si Maria ni. Aku tanya engkau, aku bukan tanya Amir. Sekali lagi aku tegaskan, aku tanya engkau, bukan aku tanya pada Amir. Kau tanya pada Amir. Kau jangan tanya pada aku. Kau tanya siapa aku. Kau tanya siapa yang menghantar aku. Kau tanya pada Amir apa yang dia buat pada tuan aku. Jadi ustaz ni dia memandang kepada, orang kata, kepada Amir ni. Jadi dia ingin mendapatkan jawapan. Amir biasalah Amir dia jawab, dia beri jawapan macam ni. Dia kata, ustaz, jangan percayakan dia ustaz, dia iblis. Jangan percaya dengan kata-kata iblis ustaz. Jadi Amir cuba melepaskan diri daripada sesuatu. Jangan percayakan dia ustaz. Jadi ustaz pun bertanya lagi kepada, orang kata, tubuh Maria ni yang dirasuk ni. Aku tanya lagi pada engkau, dari mana datang engkau dan siapa yang menghantar engkau? Jadi dia pun jawab, dia kata, aku dihantar oleh seseorang yang dikenali oleh Amir. Aku dihantar untuk membalas dendam kepada Amir atas perbuatan dia. Jadinya ustaz ni kata, mu tanya aku tanya mu, jadi tak habis sampai ke sudah. Jadi kok mana pun Amir perlu jawab jawapan ni. Jadinya dia tanya lagi pada Amir, tapi Amir enggan jawab. Lepas tu benda tu kira macam benda yang merasuk tu pun cakap dekat ustaz ni, kata, dia telah rampas isteri kepada tuan aku. Dia telah rampas hak tuan aku. Dia telah rampas harta kekayaan tuan aku. Aku ingin membalas dendam seperti permintaan tuan aku. Jadinya ustaz ni mulai faham sesuatu. Jadi ustaz ni pun, walau apa pun, dia jawab macam tu, walau apa pun engkau lakukan, engkau tidak boleh menghukum seseorang atas perbuatannya, walaupun engkau telah dipilih untuk melakukan perkara-perkara ini kepada Amir tu. Jadi macam tu. Jadi ustaz tu kata, kau baliklah ke tempat asal kau, kau pulanglah ke tempat asal engkau, di mana tuan engkau ambil engkau, sebelum aku yang pulangkan engkau ke tempat asal kau. Jadi si benda Allah ni tak nak balik. Aku takkan tinggalkan jasad ini. Aku takkan tinggalkan jasad ini selagi tugas aku belum selesai. Aku telah berjanji pada tuanku untuk merosakkan rumah tangga ini, untuk merosakkan kehidupan Amir seperti mana dia buat pada tuan aku. Aku telah berjanji. Jadi ustaz ni kata, janji engkau adalah janji engkau, tapi apa yang perlu aku lakukan adalah menghantar engkau. Lebih baik engkau keluar sebelum aku yang keluarkan engkau. Jadi duk pusing-pusing. Jadi ustaz ni dah biasa melalui benda ni. Jadi ustaz pun mulalah membacakan apa yang patut. Jadi ustaz mulalah kira membaca ayat kursi yang penuh. Jadi ustaz tu usaha bersama dengan imam tadi. Imam dah tercengang dah sebenarnya. Sebab kejadian ni mungkin jarang-jarang berlaku depan mata diorang. Jadi imam pun membantu ustaz. Diorang mula membaca Yasin. Diorang mulakan sehinggalah benda Allah tu meronta-ronta. Kira tubuh Maria ni meronta-ronta
meronta dan akhirnya dia mengalah. Dan bila dia mengalah, dia mula keluar daripada tubuh tu, termasuklah pada patung, pada teddy bear tu memang dah tak ada dia. Dan untuk pengetahuan korang, anak kepada Maria ni sebenarnya dah dibawa ke keluar supaya tidak mengganggu emosi dia. Jadinya selepas keadaan semakin reda, semua semakin reda, ustaz mula bertanya secara jujur dengan Amir. Mula orang kata ingin mencari jawapan, sebab kalau perkara ni berlaku sekali, dia mungkin akan berlaku untuk kali-kali yang seterusnya. Jadi ustaz ni senang je, cara dia senang je. Dia pun bukan ugut, tapi dia macam menjelas kepada Amir yang Amir tak akan tenteram selagi dia tak lepaskan apa yang telah dia buat. Jadi Amir ni, dia pun berterus terang kepada ustaz ni bahawasanya dia sebenarnya ada seorang kawan bernama Jali. Jadi dia dengan kawan ni ada buka satu perniagaan yang sekarang Amir sedang maju ni, sedang berjaya kaya raya ni, sebenarnya hasil titik peluh dia dengan Jali, sahabat dia ni. Tapi disebabkan ketamakan Amir tu sendiri, jadi Amir telah menggoda, meruntuhkan rumah tangga si Jali ni, dan dia menggoda isteri si Jali ni sehingga diorang bercerai. Bila diorang bercerai, si Jali ni mengalami kemurungan, kira macam orang kata bila isteri yang disayang diambil, macam putus cinta, putus kasih semua, dia jadi macam tak boleh fokus pada kerja. Masa dia tak boleh fokus pada kerja ni lah, Amir ambil kesempatan untuk singkirkan dia daripada rakan kongsi tu. Jadikan alasan atas kelemahan Jali ni. Jadi atas kekurangan tu, Jali mula orang kata dihalau, kira macam dihalau, tak dibenarkan kepada perniagaan tu. Kira macam Jali ni dah lah hilang isteri kan, hilang pula perniagaan, dapat pula kawan yang macam ni, yang orang kata tikam daripada belakang. Jadi Jali ni dia jadi psycho tau. Dia bukan psycho macam mana, dia jadi daripada Jali yang asalnya seorang yang penyayang, seorang yang baik, seorang yang orang kata banyak tolong orang, dia mengubah jiwa Jali ni menjadi pendendam. Jadi Jali ni buat keputusan untuk berjumpa dengan Bomoh, guna cara yang salah, berjumpa dengan Bomoh untuk bomohkan pasangan ni, keluarga kawan dia ni, untuk balas dendam. Tapi macam mana caranya? Okey, kita ingat balik semula masa majlis hari jadi yang Sofia, yang pasangan ni buat pada Sofia tu. Jadi teddy bear yang datang tu sebenarnya teddy bear yang telah pun orang kata diisi di dalam dia dengan kira macam ustaz ni pun kebetulan kan, ustaz pun masa tu ingin tahu juga, orang kata ingin bagi tahu, ingin maklum kepada Amir masa dia nak terang kepada Amir yang Amir tak akan selamat selagi dia tak berterus terang ni. Jadi dia belah teddy bear, sebab teddy bear tu besar. Jadi alangkah terkejutnya diorang bila diorang terjumpa patung jerami. Macam mana nak cakap patung jerami bentuk manusia. Patung tu yang orang kata direka ataupun macam mana dibuat dengan jerami macam tu kan. Korang mesti biasa kalau sihir-sihir yang macam patung yang cucuk jarum akak pun tak tahulah nak cakap macam mana. Jadi Amir pun jadi macam ketakutan dan Amir pun macam dia bertanya pada ustaz, macam mana saya nak buat ni, apa yang perlu saya buat, kemungkinan untuk akan datang tu dia diganggu. Jadi ustaz ni kata benda dah berlaku, jadi ustaz minta bertaubat lah kan. Sebab kenapa Amir perlu bertaubat? Sebab Amir bagi tahu kepada ustaz tu macam mana cara dia nak mendapatkan isteri Jali tu. Isteri Jali tu tak suka pun dekat Amir. Amir bukan handsome mana pun, Jali yang handsome. Tapi disebabkan Amir tu sendiri menggunakan cara kotor, iaitu ilmu sihir pengasih. Jadi Amir ni berjaya menawan hati si Puan Maria ni. Jadi Puan Maria ni
suka pada dia, bercerai dengan Amir, bercerai dengan Jali dan kahwin dengan Amir ni ibaratnya bukan atas rela tapi atas orang kata ilmu pengasih tersebut. Jadi semuanya pusing-pusing-pusing, Jali tak betul, Amir pun tak betul, tapi permulaannya adalah daripada perbuatan si Amir ni lah yang merebak kepada Jali. Jadinya bila ustaz mula faham semua ni, jadi ustaz pun menasihati supaya si Amir ni bertaubat, balik ke jalan yang asal, sentiasa dekatkan diri kepada Allah dan sentiasa doakan, seboleh-bolehnya pergi minta maaf kepada Jali. Maksudnya selesaikan dengan cara yang paling berkesan supaya tak ada dendam. Tapi tak tahulah lepas tu apa kesudahan Jali dengan Amir, sama ada diorang berbaik atau tak. Itu memang akak wallahualam, akak tak tahu. Tapi korang kalau akak nak bagi tahu, di sebalik kisah ni dia ada moral dia tahu. Moral dia macam mana nak cakap, nak bagi tahu, korang percaya tak bahawasanya mungkin anak-anak zaman sekarang atau remaja-remaja zaman sekarang atau dewasa-dewasa zaman sekarang kurang didedahkan atau kurang menerima pendedahan terhadap perbuatan-perbuatan syirik dan kurafat. Okey, memang di sekolah diberi secara umum perihal tentang ni, tapi kita, dalaman kita sendiri, maksudnya kalau terutamanya kalau yang berada dengan ahli keluarga yang sibuk, kira tak mendekatkan diri, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tambahan pula perbuatan syirik dan kurafat dengan sihir santau ni memang dah pun bermula daripada zaman Rasulullah lagi sampai ke sekarang, dia tak pernah, orang kata tak pernah tak ada. Jadinya sentiasa ada. Jadinya untuk pengetahuan korang, kita sebagai umat Islam, untuk ini akak nasihatkan kepada umat-umat Islam lah. Kita sebagai umat Islam, kalau boleh, bukan kalau boleh, seboleh-bolehnya, memang boleh, kita mampu mengelakkan daripada dendam sehingga melakukan perkara-perkara kurafat dan syirik sehingga menghantar sesuatu. Sebab kawan akak dua orang tau, perempuan seorang, bila dia orang kata memilih lelaki lain sebagai suami untuk dikahwin belum sempat kahwin, dan lelaki yang suka pada dia ni tak puas hati. Bila tak puas hati, dia mula menghantar sihir, dan untuk pengetahuan korang, sihir tersebut telah pun menyebabkan kematian pada kawan akak ni. Maknanya kiranya sihir ni, kalau kita meminta kepada orang yang melakukan sihir ni sekadar orang kata untuk mengenakan dia, tapi kalau benda tu di luar kawalan, ia boleh menyebabkan maut juga kepada mangsa. Dan kes yang kedua juga daripada kawan sekolah akak, tapi dia senior pada akak. Dia adalah pelajar cemerlang. Untuk pengetahuan korang, dia adalah pelajar cemerlang dalam bidang engineering, engineer jurutera lah. Jadi disebabkan kecemerlangan dia, disebabkan kejayaan dia di universiti, jadi dia maksudnya menjadi hasad dengki kepada rakan sebilik dia. Tanpa disedar pun sama, kawan tikam daripada belakang pun sama, dia mengalami kemurungan, dia mengalami satu ketakutan, dia mengalami satu tekanan jiwa sehingga menyebabkan kawan akak sini akak tu pun meninggal dunia. Cuba korang bayangkan, jika amalan ini tidak dihentikan, apa akan jadi kepada keturunan-keturunan kita. Jadi setakat ini sahaja cerita akak, perkongsian akak untuk hari ini. Terima kasih korang kerana stay sampai ke hujung. Jangan lupa korang untuk subscribe akak, untuk tekan loceng bagi orang kata mengikuti notification untuk cerita-cerita akak yang seterusnya. Jangan tertinggal tau. Bye.